Baik Nas, kita sebenarnya nak tahu Nas kan, sebenarnya kemioterapi ni betul ke dia menyakitkan? Bila dengar kemioterapi ni macam, oh mesti sakit kan. Sebenarnya kita kena tanya orang yang dah ada pengalaman lah. Iaitu Maulana Alfin, cancer survivor. Bersama dengan kita pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawi. Ya, panggil Maulana atau Alfin? Panggil Maulana boleh kot? Begitu indah namanya. Panggil Maulana. Tapi sebelum tu Maulana nak tanya ke Alfin tu maksud dia? Alfil saya tahu kan? Alfil gajah. Tapi kalau Alfin ni saya tak pasti. Cuma ayah saya pernah kata lah yang unggul. Yang unggul. Tapi tak tahulah. Sebab bahasa Arabnya saya tak pandai sangat bahasa Arab. Okey. Maulana. Macam Maulana. Cerita nama pula Yang mulia. Dah. Kita nak cerita pasal ni. Awak punya pengalaman ni. Ya, betul. Awak sebenarnya apa ni? Kanser apa? Kanser apa? Saya kanser limfoma. PMBL. Dia ada nama-nama dia lagi kan. PMBL ni Primary Medicinal B Cell. Non-Hodgkin. Untuk limfoma ni dia ada dua. Satu Hodgkin dengan one more non-Hodgkin. Tapi saya non-Hodgkin. Kalau nak lebih ringkas dan detail macam mana? Bila non apa tu? Non-Hodgkin saya takut salah. Limfoma lah senang. Limfoma dalam bahasa Melayunya kelenjar darah. Kelenjar darah. Sekarang macam mana dah okey? Macam mana Mas? Stage berapa kanser tu? Sekarang waktu saya tahu tu 2018 bulan 9 stage 1 saya rasa sebab saya mencari penyakit apa tu selama 4 bulan. Baru tahu. Selepas saya buat biopsi 3 kali, cucuk di dada ni. 2 kali tak dapat sampel. Kemudian tak tahu sampai ke tahap saya dah pensan-pensan kan. Jadi doktor takut pergi ke otak benda tu sebab dia nampak ada benda cuma tak tahu benda apa. Jadi buat pembedahan lah. Jadi bulan 3 buat pembedahan yang mana di Serdang saya buat pembedahan di tingkat 6. Isteri saya beranak di bawah. Dalam masa hari yang sama. Hari yang sama. Dan bila anak keluar tu 3-3 sekali duduk hospital. Anak husband and wife sekali lah. Jadi masa mula-mula awak dapat tahu kan? Apa perasaan masa tu? Masa mula-mula dapat tahu. Waktu saya tahu tu bini saya tengah pantang di kampung. Lepas tu doktor telefon lah. Jadi dia bagi tahu tu limfoma. Doktor bagi tahu limfoma. Saya macam apa benda limfoma tak tahu kan. Jadi Google apa semua tengok. Baca-baca dia kata limfoma ni kanser lah. Jadi agak terkejut jugalah. Tapi saya macam dah reda dah sebenarnya. Sebab dah cari lama kan. Jadi dah macam habis agak. Dia boleh agak dah. Itu kanser lah tu saya rasa. Cuma itulah bila tahu stage 2 lah. Jadi kalau tengok daripada rupa raut wajah Maulana sekarang nampak sihat Pi Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak dah. Dah setahun dah saya tak buat rawatan kemoterapi dengan radio lah. Okey. Tu bila sebut pasal kemoterapi ni Mawi ada tanya tadi kan, sakit ke tidak kemoterapi ni kan? Sakit tak? Dah buat kemoterapi ni berapa banyak? Sakit tak? Kalau nak kira sakit tu sakit lah. Sebab sebelum saya buat kemoterapi tu saya duduk dengar cerita daripada orang-orang ramai kan. Dia kata lebih baik jangan buat kemoterapi ni. Sebab ada yang mati disebabkan kemoterapi tu je, bukan disebabkan kanser katanya. Jadi saya macam takut, sangat takut. Sebab family saya tak ada yang mengidap kanser ni. Jadi sebab tu mungkin doktor ambil masa sikit untuk mengenal pasti sakit apa tu. Sebab dia tanya keturunan sebelum-sebelum ni ada tak sakit kanser ni? Tak ada. So bila dah kena buat kemoterapi, saya first doktor minta buat 6 cycle. 6 cycle maksudnya satu cycle ada 8 botol ubat kemoterapi yang perlu dimasukkan dalam badan. Jadi satu lagi saya tak tahu juga kemoterapi ni masuk dalam mesin ke apa. Orang kata macam
panas kan. Rupanya dia masuk macam air je, drip air. Oh, Ubat ya tu. ke? Dan cycle pertama, cycle kedua saya masih boleh bertahan lah. Dan setiap kali cycle akan ambil masa 4 hari. Jadi lepas 4 hari doktor akan check darah putih itu turun ataupun masih stabil. Untuk cycle pertama, kedua stabil. Nilai penurunan tu tak banyak. Jadi masih 40 macam tu je. Tapi masuk yang ketiga, keempat itu teruk lah. Sampai ke tahap saya ambil air semayang pun gosok rambut tu memang luruh. Tengah tidur pun luruh rambut habis semua. Kening-kening semua tak ada. Berbeza lah sekarang ni dia tumbuh balik selepas 2 bulan. Alhamdulillah. Mana kata dia pedih dalam badan Maulana? Dia panas, ubat tu panas. Dia jadi kita tak larat, mulut pecah. Saya ada sekali tak boleh makan sampai 16 hari, tak boleh makan. Minum susu saja. Kemudian dia tak ada rasa nak makan. Berat saya turun lebih kurang 19 hingga 20 kilo. Sepanjang saya buat kemoterapi. Lepas 6 cycle, kemudian buat PET scan, masih ada benda tu. Tapi berkurang daripada 18 cm menjadi 3 cm lebih kurang. Dia kurang, dia kecut tu banyak. Dengar pun dah takut lah. Yang penting, lepas tu dia doktor minta saya tambah lagi 3 cycle. 3 cycle ni dia punya ubat kemo tu lain pula. Lagi kuat lah. Waktu 3 cycle ni, ya? Tak, teruskan. Waktu cycle yang ke-8 saya demam teruk. Demam tu. Orang kemo ni selalunya dia takut demam. Sebab agak susah nak sembuh. Sebab bila darah kita, darah putih dah menurun, ada kadang-kadang sampai kosong darah putih. Jadi dia nak melawan penyakit-penyakit lain tu dia susah sikit. Jadi saya demam 40 darjah Celsius, 41 darjah Celsius. Panas. Sebab 3 kali tukar antibiotik baru elok. Tapi itulah orang kata bila kemo apa semua ni dia semangat kena kuat lah. Dan macam Maulana masa kena tu lah ada rasa macam okey lah aku boleh survive ataupun rasa macam semangat tu macam aku dah tak boleh survive macam mana? Ada tak rasa tu? Bila saya dapat tu saya cancer tu saya kena survive. Saya kena hidup. Sebab ada lagi perjuangan-perjuangan yang belum selesai lagi. Tu dia. Itu. Saya Maulana tu. Saya kena kejar benda tu kan. Okay. Waktu duk berubat hari tu lebih kurang setahun setengah hingga 2 tahun. Okey, 2 tahun lah Kita ambil 2 tahun lah. Selesai 9 kali kemoterapi, 15 kali radioterapi. Okey. Lain. Kemoterapi dengan radioterapi lain. Lain. Radioterapi apa pula macam mana? Tak tahu lah. Selepas 9 kali kemoterapi tu masih ada lagi dia. Jadi dia minta buat radioterapi dekat HKL. Radioterapi ni dia masuk dia ada mesin yang tu. Masuk dia guna cahaya je. Yang tu dia punya efek tak teruk sangat. Saya masih boleh naik motosikal daripada Bangi ke HKL setiap hari. Pergi buat radioterapi 15 kali. Jadi yang tu tak teruk sangat. Setiap hari dia kena buat setiap hari. Yang kan ada selang masa kan. Selang masa. Beberapa hari cuti Sabtu Ahad lah. Okey. Right. Betul. So Maulana. Ya. Macam mana awak boleh kuat Maulana untuk lawan kanser ni Maulana? Rahsia dia. Mungkin yang tengah down sekarang ni kan. Yang tengah dengar kita hari ni. Dia yang pertamanya saya yakinlah Allah itu ada. Janji Allah itu pasti. Kan? Bila dia bagi sakit, naknya dia nak tarik dosa-dosa kita tu. Jadi saya ni bukannya orang baik kan. Jadi mungkin Allah bagi sakit untuk dia lenyapkan saya punya dosa-dosa. Itu yang pertama. Jadi yang kedua waktu saya kena tu saya tengah sambung PhD. Jadi nak tak nak saya kena siapkan. Sebab bukan saya saja yang nak PhD ni. Mak ayah saya nak tengok saya pegang ijazah doktor falsafah ni. Jadi saya kena kuat untuk ramai orang. Anak saya baru lahir. Takkan saya nak tinggal dia macam tu kan. Kalau saya kata saya tak lawan penyakit ni pun kalau sampai masa mati kan. Jadi
kalau kita duduk jalan ke duduk tidur, kalau sampai masa untuk mati, tak sebabkan kanser ni. Yalah, betul. Jadi nak tak nak kita kena lawan. Saya kena lawan. Tak ada syarat. Kan? Tak ada syarat. Dia tak ada syarat muda, dia tak ada syarat sakit. Betul. So itu awak pegang benda tu yang untuk untuk mak ayah saya, untuk anak saya, isteri saya, orang-orang yang di sekeliling saya waktu tu lah. Okey. Baik. Okey Maulana, kalau boleh bagi nasihat sikit mungkin, yalah kita percaya sebenarnya ramai juga pesakit-pesakit kanser dekat luar ni. Kan? Betul, ramai. Kan yang ada semangat tu mungkin tak ramai, mungkin ada yang tengah down. Kalau boleh Maulana kongsikan sikit bagi nasihat untuk dia orang semua, bagi semangat lah cerita ni. Ya, betul. Saya nak bagi nasihat ni pun saya tak pandai sangat kan. Tapi berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya sedar, kesihatan ni adalah pinjaman daripada Allah. Kita kena ingat benda tu. Bukan saja kesihatan. Mak ayah kita, anak kita, segala-galanya, kekayaan yang kita ada, harta yang kita ada, semua pinjaman. Once Allah dia nak ambil balik apa yang dah dipinjamkan kepada kita tu, kita kena bagi sebenarnya. Contohlah kalau kita bagi orang pinjam duit kan. Lepas tu tiba-tiba kita nak ambil balik duit tu. Dia kena bagi kan. Dengan redha. Dan kita bila Allah nak ambil tu, kita kena redha lah. Once redha, semuanya kita boleh terima dengan lapang dada. InsyaAllah. Jangan terlalu berfikir kenapa Allah bagi kanser. Jangan bertanya banyak sangat. Bila kita bertanya banyak sangat, kita fikir, lepas tu kita stres, itu yang depression apa semua. Bila kanser ni dia jangan stres lah. Saya bila rasa macam nak stres sikit tu, saya pergi buat benda lain.